Banyak sekali persoalan melanda skuad terjun dan pelayaran negara ketika ini. Apa agaknya nasib 3 jurulatih terjun dan seperti tadi, Muhammad Afendi dari sukan pelayaran pula. So that's why kita bersama dengan Bazli Azmi ketika ini. Saya tahu Bazli hari ini busy, call sana sini nak dapatkan maklumat. Betul tak Bazli? Sudah menjadi rutin. Menjadi rutin. Okey, extra busy hari ini. Kita nak tahu tentang rombakan. Memang pernah berlaku lah setiap kali tamatnya tamasya besar kan. Cuma Isnin ini, adakah ia babitkan rombakan yang biasa-biasa, kecil ataupun satu rombakan yang luar biasa besarnya? Saya yakin ia akan menjadi satu mesyuarat jawatan kuasa kerja antara MSN dan Persatuan Sukan Kebangsaan yang penting. Terutama saya mendapat maklumat bahawa ada jurulatih yang terpaksa meninggalkan Malaysia. Ada juga kontrak yang tidak akan disambung. Buat masa ini, maklumat yang saya perolehi, ia juga membabitkan jurulatih dari luar negara. Di mana walaupun memiliki reputasi yang besar, tetapi khidmat mereka terima kasih diucapkan setakat ini, tetapi saya tidak boleh reveal lebih kerana mesyuarat itu akan berlangsung pada Isnin. Tinggal lagi apa yang diputuskan ini ialah berdasarkan persetujuan atau sasaran yang sudah dipersetujui antara beberapa pihak untuk Sukan Olimpik Tokyo. Jadi selepas misi atau sasaran yang gagal dicapai, sekarang tiba masanya untuk membuat keputusan bagi meneruskan kehidupan, bagi meneruskan misi yang lebih penting pada masa depan. Okey, saya tahu Bazli tak boleh nak review sebab keputusannya akan dibuat pada Isnin. Tetapi untuk sekarang ini dalam kem pelayaran, Afendi dia buat permohonan untuk diberi peluang setahun lagi. Adakah ini memberi petanda jelaslah bahawa dia yang akan tinggalkan skuad negara berbanding 2 lagi jurulatih, Bazli? Kita boleh buat tafsiran sedikit. Kerana Afendi ialah jurulatih pelayaran paling berpengalaman di Malaysia. Datang bertindak di Malaysia pada era 80-an lagi, on off, kemudian bertindak sebagai pengurus besar untuk Persatuan Pelayaran Malaysia, kembali dilantik pada 2015 sehingga sekarang 3 kali membawa Khairul Nizam Afendi, anaknya, beraksi di Sukan Olimpik dalam laser standard. Tetapi dengan apa yang dicapai atau dipersetujui antara jurulatih, persatuan dan MSN ialah sesuatu yang lebih besar daripada itu. 3 kali beraksi di Olimpik tidak pernah mampu untuk membawa pelayar negara ke perlumbaan akhir. Jadi itu ialah satu titik nokta. Saya jangkakan Afendi berdepan satu cabaran yang sukar untuk kekal bersama pasukan kebangsaan berbanding 2 lagi jurulatih iaitu Coach Shahir dan Coach Hafizi. Okey, tadi Bazli juga ada sentuh tentang jurulatih yang akan meninggalkan Malaysia. Kita tahu sebelum ni pernah disebut-sebut Yang Zuliang antaranya akan tinggalkan skuad terjun. Mungkinkah Christian Brooker juga ataupun Lee Rui juga bakal ucapkan selamat tinggal kepada Malaysia? Maklumat yang saya perolehi ketika ini, okey, jadi semalam kita dah membuat laporan mengenai Yang Zuliang dah ready untuk pulang ke pangkuan keluarganya di Brisbane, Australia. Itu untuk Yang Zuliang kerana persetujuan Zuliang bersama Malaysia ialah untuk membawa pingat di Olimpik, di mana akhirnya penerjun yang dilatih oleh Zuliang iaitu Chong Jun Hong gagal mara ke final. Itu perkara yang pertama. Tetapi untuk Christian Brooker, saya mendapat maklumat peluangnya sangat-sangat tipis. Jadi Christian Brooker ketika ini sudah pun bersiap sedia untuk meninggalkan skuad kebangsaan. Tinggal lagi mungkin ada sekelumit peluang berdasarkan mesyuarat JKK yang akan berlangsung pada Isnin ini, berdasarkan hujah yang akan dibawakan oleh ASUM ketika berdepan dengan MSN. Bagaimanapun situasi untuk Lee Rui, saya tidak mendapat maklumat kerana Lee Rui mengendalikan penerjun-penerjun yang memiliki reputasi besar seperti Manyi, seperti Pandalela. Untuk Lee Rui mungkin keadaannya berbeza sedikit, tetapi Brooker dan Yang Zuliang, saya yakin situasi mereka sangat-sangat sukar untuk kekal di Malaysia. Tapi Bazli, kalau kita tengok pencapaian di Olimpik Tokyo hari itu, Brooker membawa Dabita Sabri dan Dabita adalah satu-satunya penerjun yang boleh dikatakan menyinar dekat Tokyo hari itu. So, macam tak fair pula kat sini, Bazli. Okey. Fair atau tidak fair, kalau kita lihat sasarannya ialah pingat. Kementerian Belia dan Sukan mengumumkan terjun perlu deliver 1 pingat at least. Sekarang ini gagal, tak ada sebarang pingat. Okey, itu yang pokok yang pertama. Kalau kita nak bawa sentimen, iaitu Dabita yang dibimbing oleh Brooker meraih tangga keempat, pencapaian terbaik untuk skuad negara, itu ialah satu sentimen.
tinggal lagi seperti saya katakan sebentar tadi, adakah ASU mampu untuk defend broker dan Leroy untuk kekal di Malaysia? Itu ialah satu persoalan yang bakal dijawab pada Isnin ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada broker kerana dia mungkin dapat mengubah suasana yang sebelum ini dalam pasukan kebangsaan dikatakan atau didakwa penerjun-penerjun negara berlatih dalam keadaan ketakutan. Tapi itu ialah dakwaan dari sebelah pihak saja. Kita tidak tahu adakah broker mampu mengubah suasana itu sambil diiringi dengan kejayaan. Adakah ini acuan yang akan kita bawa untuk menghadapi jadual yang sangat padat pada tahun depan dengan 3 temasya penting, terutamanya adakah ini jalan yang betul untuk merangkul pingat pada Paris 2024? Betul, saya pun terfikir benda yang sama sebab bila kita cakap pasal rombakan ni kan, tak payah nak cerita pasal Paris 2024 lah. Tahun depan, 2022, ada banyak temasya besar Sukan Asia, Olimpik dan Commonwealth maksud saya. Memang jadualnya cukup-cukup padat dan juga Sukan C. Bazli, bagaimana atlet negara nak fokus sekarang ni? Ini ialah satu tindakan yang berisiko kerana untuk mengubah barisan jurulatih kurang setahun sebelum jadual yang sangat padat pada tahun depan, kerana kita tahu tahun depan ada seperti yang Su mention sebentar tadi, kalau berubah jurulatih, program latihannya akan berubah, tekniknya mungkin akan berubah juga, suasana akan berubah dalam pasukan kebangsaan. Betul. Jadi itu menimbulkan persoalan. Adakah penerjun-penerjun ini cepat adapt dengan perubahan itu untuk menghasilkan pingat? Perlu kita ingat bahawa untuk sukan Commonwealth tidak ada negara China. Mungkin di situ ada peluang untuk mendapatkan pingat. Begitu juga dengan sukan C. Tetapi untuk sukan Asia, cabarannya jauh lebih besar. Di situ ada banyak negara gergasi termasuk Korea Utara juga ada di situ. Jadi kalau kita nak melihatkan kepada penanda aras yang betul, kita perlu lihat pada sukan Asia. Adakah perubahan ini mampu menghasilkan sesuatu kejayaan dalam tempoh yang singkat menerusi sukan Asia? Dan adakah acuan itu kita akan guna acuan yang sama untuk memburu pingat pada Paris 2024. Okay, nak ajak Bazli bincang lebih lanjut pun, saya rasa kita kena tunggu Isnin nanti apakah keputusan yang akan diumumkan. Yang pasti rombakan itu diharapkan tidak memakan masa yang panjang agar lebih banyak masa untuk kita berlatih. Ya? Ada jurulatih terpaksa meninggalkan Malaysia. Alamak sedihnya. Apa nak buat, asalkan itu untuk kebaikan. Terima kasih Bazli.